Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel saya, yang menyokong saya selama ini. Dan bagi kamu yang belum lagi subscribe, saya mohon pertolongan daripada kamu, bantuan daripada kamu untuk tolong tekan butang subscribe, like, share dan komen banyak-banyak. Kerana bantuan anda akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk menjadi suara bagi rakyat Malaysia. Okey. Terkini tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ada pembongkaran terbaru yang bikin terkejut. Wow, nasib baik ada akta lompat parti. Kalau tidak ada akta lompat parti, pasti ramai MPPN akan lompat parti. Betul ke? Betulkah? Sebelum itu, kamu komen, kamu setujukah kalau tanpa akta lompat parti sebenarnya ramai MPPN akan lompat parti? Itu adalah dakwaan daripada Ahli Majlis Tertinggi UMNO, iaitu Puan Zarkarsy, yang mengingatkan Ketua Penerangan daripada Perikatan Nasional, iaitu Wan Saiful Wan Jan, bahawa akta lompat parti telah menyelamatkan pemimpin parti itu daripada melompat parti. Wow, Puan berkata, demikian bagi menjawab satu isu kenyataan daripada Saiful yang mengatakan Perikatan Nasional memilih untuk menjadi pembangkang kerana mempertahankan prinsip. Tapi kata Puan Zarkarsy, Wan Saiful Wan Jan bangga PN berprinsip kerana sanggup jadi pembangkang. Beliau silap. Akta anti lompat parti lah yang telah menyelamatkan Perikatan Nasional. Tanpa akta itu, ramai MPPN akan lompat parti. Itu kata Puan Zarkarsy. Bagaimana pendapat anda pula? Apatah lagi ramai ahli parlimen PN adalah bekas pelompat parti. Ini pedas betul. Pedas betul. Mau tidak mau itulah kenyataannya. Ramai ahli parlimen daripada Perikatan Nasional sebenarnya adalah lompat parti. Itu kenyataannya. Yang ini Wan Saiful Wan Jan tak akan dapat balas. Tak akan dapat jawab. Kerana memang kenyataannya ramai ahli parlimen daripada Perikatan Nasional sebenarnya bukan berasal daripada Perikatan Nasional, tetapi daripada parti lain, daripada gabungan lain yang melompat parti menyertai Perikatan Nasional sama ada kepada Amanah ataupun kepada Bersatu. Sepatutnya PN berterima kasih kepada Barisan Nasional. Akta itu digubal dan diluluskan semasa BN jadi Perdana Menteri. Katanya dalam hantaran Facebook. Betul lah, pada ketika Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, akta ini telah diluluskan. Betul. Jadi mungkin ada kebenarannya. Kalau bukan ada akta lompat parti ini, kemungkinan besar banyaknya kata-kata di musim hujan ini. Menurutnya, ini terbukti apabila Perikatan Nasional tidak dapat menghalang GRS yang terdiri daripada ahli parlimen Bersatu, daripada menyokong PH Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini yang bikin bingung ini. Di dalam GRS ada Bersatu dan ada parti-parti lain yang bergabung di dalam payung Gabungan Rakyat Sabah. Tetapi mereka bukan saja tidak menyebelahi Perikatan Nasional, malah mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bikin pening. Jadi dalam Bersatu pun ada kerajaan, dalam Bersatu pun ada pembangkang. Bikin pening jugalah. Undang-undang anti lompat parti yang diwartakan pada 6 September merupakan komponen utama perjanjian dan keyakinan perbekalan CSA yang dimeterai oleh kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri iaitu Ismail Sabri Yaakob dan Pakatan Harapan. Sementara itu, Puan Zarkarsy berkata penyertaan Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan adalah berasaskan trust atau kepercayaan. Sebaliknya, beliau mendakwa pengerusi PN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menerima sokongan BN dalam kerajaan dengan niat untuk membunuh UMNO. Betul kan ni? Halau Sebab itu Muhyiddin boleh jadi PM 17 bulan saja, kata Puan Zarkarsy. Silap sendiri.
Skim opting gagal, tiada berkat. Tambahnya, Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri susulan langkah Sheraton yang menyaksikan kerajaan PH telah tumbang pada 2020 dan hanya bertahan selama 22 bulan. Bagaimanapun pengerusi PN itu yang didakwa mengetuai kerajaan pintu belakang, kemudiannya juga tumbang akibat rampasan kuasa politik. Keputusan BN menyertai Pakatan Harapan dan bukannya PN menyaksikan kedua-duanya bersaing bagi jawatan Perdana Menteri dan kerajaan selepas sejak pilihan raya umum ke-15 menyebabkan Parlimen digantung. Walaupun mengalami kemerosotan paling teruk dalam pilihan raya, Barisan Nasional kembali semula menjadi kerajaan dengan hanya 30 kerusi parlimen dan memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, saya minta tolong untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda sudah bersama-sama dengan channel saya. Bagi kamu yang pertama kali, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like, dan share. Bagi yang sudah tekan, saya ucapkan terima kasih penonton-penonton daripada Singapura, daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada England, daripada mana-mana. Sila tinggalkan komen kamu dari mana? Ada mungkin dari Sabah, dari Sarawak. Saya mohon untuk tekan butang subscribe dan tinggalkan komen kamu dari mana. Wah, barulah saya semangat buat konten. Sepanjang beberapa hari ini tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang amat mengejutkan menjadi trending dan menjadi buah mulut semua manusia di Malaysia adalah tentang ketirisan wang kerajaan sebanyak 500 bilion ringgit Malaysia. Bukan sedikit, tapi 500 bilion. Sehingga pada 1 Disember hari ini dikeluarkan. Walaupun begitu, ini satu berita throwback sebenarnya. 17 November 2022. Semua nak sumpah. Perincikan pada rakyat mana 500 bilion itu. Dengan tajuk ini saja saya sudah setuju. Jangan jadikan sumpah itu sebagai satu trend untuk mengelak daripada memberikan perincian yang terbaik kepada rakyat. Kalau sikit-sikit sumpah, semua orang boleh buat sumpah-sumpah lah nanti jadi sumpah-sumpah. Tak baik. Yang lebih penting adalah untuk perincikan pada rakyat, beri penerangan, pencerahan kepada rakyat di mana 500 bilion itu. Kerana rakyat mau tahu. Bukan rakyat mau minta orang angkat sumpah saja, bukan. Tapi rakyat mau tahu dengan perincian tepat. Ini diminta oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia, untuk memperincikan di manakah perbelanjaan sebanyak 500 bilion wang negara kepada rakyat negara ini. Saya setuju tuan-tuan dan puan-puan. Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab untuk memperincikan perkara ini. Pengerusi Pakatan Harapan itu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang itu, berkata perbelanjaan yang begitu besar itu membabitkan negara dan perlu ada tata kelola serta pentadbiran harus dijelaskan secara terperinci kepada rakyat. Apa pendapat kamu? Saya setuju kalau saya. Perincikan. Sekurang-kurangnya orang kampung yang tidak berapa faham, tidak apa. Tapi sekurang-kurangnya ada orang-orang bijaksana yang tahu menilai, yang tahu untuk menerangkan kepada rakyat. Katanya, Muhyiddin tidak boleh hanya bersumpah dan menafikan. Menggunakan perbelanjaan itu, sebaliknya kena jelaskan kepada rakyat. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini Muhyiddin sumpah tak ambil duit kerajaan. Soal negara, soal tata kelola, pentadbiran, sumpah tak makan duit. Kena siasat berapa harta kamu ada. Ini senang sikit-sikit semua sumpah. Aduh, sikit-sikit sumpah. Mana boleh, kata Anwar Ibrahim. Kena jelaskan kepada rakyat. Katanya ketika berucap dalam program Jelajah Selangor Parlimen Sungai Buloh pada ketika itu. Terdahulu bekas Perdana Menteri yang juga pengerusi Perikatan Nasional itu bersumpah tidak menggunakan wang kerajaan walaupun 1 sen ketika pentadbirannya. Isu berkenaan timbul selepas
pengerusi daripada Pakatan Harapan Malaysia Melaka, iaitu Adli Zahari, memaklumkan gabungan itu akan menjalankan siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan membelanjakan sebanyak 500 bilion ketika pandemik. Jadi saya setuju. Datuk Seri Anwar Ibrahim punya pendapat itu betul. Jangan sikit-sikit sumpah. Jangan sikit-sikit sumpah. Tapi perlu jelaskan dengan terperinci kepada rakyat. Ini betul-betul perlu. Kerana ini bukan duit sikit. 500 bilion itu bukan sikit. Dan itu dibuat ketika itu dibelanjakan ketika pandemik. Ketika pandemik. Jadi perlu diperincikan tang mana duit tu hilang, tang mana duit tu diguna, tang mana duit tu dipakai, tang mana duit tu diberi. Hak tu yang perlu penting sekali tu. Jadi saya setuju kepada apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, iaitu perlu untuk menjelaskan perincian paling tepat kepada rakyat supaya rakyat tidak termenung memikirkan kat mana duit tu 500 bilion tu. Okey. Mungkin banyaklah daripada 500 bilion itu atau semuanya sudah dipakai untuk rakyat, untuk negara. Tetapi perlu diperjelaskan dengan terperinci. Kerana itu duit bukan sikit, tapi itu duit banyak. Di mana itu duit? Ini kalilah. Dan terbaru, digesa supaya RCI menyiasat perkara ini. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.